Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini sebelum kita Google Meet nanti, cikgu nak terangkan dululah apa yang perlu kamu buat. Okey, sebelum tu cikgu tunjuk dulu video lah, sebab cikgu tak nak buat video, jadi cikgu ambil kat YouTube supaya lagi menarik lah untuk kamu tonton. Dalam video ini, anda akan belajar tentang kesan putaran bumi pada paksinya. Sebelum ini, anda telah belajar bumi melakukan dua jenis pergerakan, iaitu bumi berputar dan bumi beredar. Bumi berputar dan beredar dalam masa yang sama. Hasil putaran bumi pada paksinya menyebabkan beberapa kejadian. Mari kita perhatikan. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, manakala bahagian bumi yang terlindung dari cahaya matahari akan mengalami malam. Kejadian siang dan malam berlaku silih berganti. Selain itu, putaran bumi menyebabkan kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Kedudukan matahari di langit kelihatan berubah-ubah dari timur ke barat kerana bumi berputar dari barat ke timur. Dan putaran bumi menyebabkan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Bayang-bayang lebih panjang pada waktu pagi dan petang. Sebaliknya, bayang-bayang paling pendek pada waktu tengah hari. Arah bayang-bayang berubah dari barat ke timur kerana matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Okey, jadi kamu dah tengok video tu kan? Okey, hari Senin itu kita dah belajar bumi berputar pada paksinya, manakala bumi beredar mengelilingi matahari. Sekarang ni dengan putaran bumi yang berlaku dalam tempoh 24 jam, kesan dia adalah berlakunya siang dan malam. Sebab bila bumi berputar mengelilingi matahari, dia akan berpusing. Maknanya setiap tempat di bumi ni akan mendapat cahaya matahari, tetapi masa dia berlainan. Macam ni Yang depan ni yang depan ni menghadap matahari, dia nampak matahari je siang. Yang belakang ni dia tak nampak matahari, jadi sebab itulah dia menjadi malam. Jadi bila putaran bumi ni berputar, berlakulah dia kejadian siang dan malam. Okey, dengan putaran bumi juga berlakunya perubahan kedudukan matahari. Cantik lukis
Okey, contohnya ialah biasanya kalau cikgu lukis contohnya lah, okey ni waktu pagi matahari akan keluar dekat sini. Akan keluar, betul? Matahari akan keluar. Okey, ini waktu pagi, mestilah dia akan keluar daripada bawah naik atas, betul? Tengah hari dekat sini petang dekat sini sebab ini timur. Ini timur. Ini barat. Matahari apa nak cakap? Matahari timbul di timur dan tenggelam di barat. Itu cara dia. Sebab kita berputar dari barat ke timur. Jadi matahari dia terbaliklah, timur ke barat. Ini kedudukan perubahan matahari. Maknanya ada masa kamu tengok waktu pagi matahari tu dekat bawah, tapi bila tengah hari dekat atas kepala. Tapi bila waktu petang dia dah senja tu, macam mana kedudukan matahari dia. Okey, itu kedudukan matahari. Dan lagi satu, panjang bayang-bayang pun boleh berubah. Kenapa berubah? Okey, cikgu lukis yang lain pula. Okey, yang bawah ni. Okey, contohnya lah ni. Okey, bila matahari tu berada di sini. Okey, ini objek. Yang tengah-tengah ni objek. Bila matahari dekat sini, mestilah bayang-bayang tu akan ke sini, memanjang. Sebab dia berada di sengit. Tetapi bila matahari tu berada di tengah-tengah, berada di bawah objek tu betul-betul, dia punya bayang-bayang ni pendek lah. Sebab dia berada di tengah-tengah. Manakala kalau matahari tu berada di sini waktu petang, bayang-bayang tu akan berada di sini pun panjang. Sebab apa? Bila matahari tu duduk di tepi, bayang-bayang akan menjadi panjang. Bila matahari duduk di tengah-tengah, matahari tu akan jadi pendek. Tu kamu kena tahu macam mana kedudukan bayang-bayang. Kalau kau perasan, tengoklah bayang-bayang kamu waktu pagi, tengah hari dan petang. Pagi dan petang dia mesti panjang sebab matahari tu dah condong ke bawah. Tapi kalau tengah hari, matahari tegak di atas. Jadi matahari tu akan bayang-bayang kamu akan lebih pendek. Jadi untuk eksperimen bayang-bayang tu kita akan buat pada hari Isnin nanti. Okey. Sekarang kita tengok pula buku aktiviti muka surat 92, 93 dan 94. Okey. Soalannya, berdasarkan berajah di atas, apakah pemerhatian yang boleh kita buat? Gambar yang kiri ada matahari, gambar yang kanan ada bulan. Jadi, apa pemerhatian? Apa yang kita boleh nampak apabila diberi dua gambar siang dan malam? Jadi, kita boleh tulis kejadian siang dan malam. Apakah yang menyebabkan kejadian berlaku? Apa yang menyebabkan kejadian siang dan malam ni? Putaran bumi pada faksinya. Kesan putaran bumi itu yang menyebabkan kejadian siang dan malam. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya bumi tidak melakukan pergerakan yang kamu nyatakan. Maknanya kalau bumi tidak berlaku putaran bumi, apa akan berlaku? Nanti kita akan bincangkan dalam kelas. Okey. Nyatakan kesan, ini pun kita akan bincang. Yang dulu ni senang. Cikgu nak kamu fikir sikit. Kalau tak berputar, apa akan berlaku? Okey, kita pergi dekat sini pula. 93. Okey, Raja menunjukkan satu kesan putaran bumi. Okey, ini adalah perubahan panjang bayang-bayang ataupun kedudukan bayang-bayang. Okey, berdasarkan Raja di atas, apakah arah putaran bumi? Bumi berputar dari mana? Itu yang dimaksudkannya. Bumi
berputar dari apa? Jawab sendiri. Tengok, ingat ke tak ingat? Okey, nyatakan perubahan arah bayang-bayang budak lelaki itu. Perubahan dia macam dia ikut bumi. Dia ikut arah bertentangan dengan matahari. Jadi matahari dia keluar ataupun timbul di timur. Jadi bayang-bayang akan bertentangan dengan timur, iaitu barat. Bayang-bayang dia tak sama dengan tempat matahari keluar. Kalau matahari keluar ke timur, bayang-bayang keluar ke barat. Kalau matahari terbenam di barat, bayang-bayang berada di timur. Dia mesti bertentangan. Jadi nyatakan perubahan arah bayang-bayang dari barat ke timur. Bayang-bayang ni diikut putaran bumi. Okey. Jika bumi berputar dari timur ke barat, ramalkan perubahan yang berlaku terhadap arah matahari. Biasanya bumi berputar dari mana? Barat ke timur. Tiba-tiba dia kata bumi pula berputar dari timur ke barat. Jadi ramalkan perubahan yang berlaku arah matahari pula. Jadi matahari pula akan terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Dia akan bertentangan. Matahari akan terbit sebelah barat dan terbenam. Tu ayat dia. Terbenam sebelah buruk tu cikgu. Sekejap sebelah timur. Kalau bumi timur dulu baru barat, matahari barat ke timur, dia terbalik. Itu kena faham. Pada pukul 2 petang, budak lelaki itu mendapati bayang-bayang tidak kelihatan. Berikan inferen. Kenapa? Sebab kenapa pada pukul 2 petang matahari tiada bayang-bayang? Okey, ini kita akan bincang dalam kelas nanti. Jadi fikir dulu. Okey, hubung kaitkan kedudukan matahari dengan arah bayang-bayang. Okey, tadi cikgu dah nyatakan dah macam nak hubungan tu. Jadi arah kedudukan bayang-bayang adalah bertentangan dengan kedudukan matahari. Bayang-bayang dia tak selari dengan matahari, dia mesti bertentangan. Kalau dia kat matahari kat barat, bayang-bayang dekat timur, dia mesti bertentangan. Sebab apa? Bila matahari dia memancar ke arah satu objek yang legap, jadi bayang-bayang tu akan terbentuk di belakangnya. Dia tak boleh terbentuk di depan. Kalau di depan tu maknanya pantulan. Pantulan tu bukan bayang-bayang. Okey, muka 94. Okey, ini adalah kawasan di sekolah. Rindu kat sekolah kan, lama tak pergi sekolah. Bilalah boleh pergi sekolah? Kelas kamu tu pun tak tahulah apa cerita tu. Okey, sekarang ni dari arah manakah matahari terbit? Okey, fikir. Matahari terbit dari arah mana? Kita beritahu dah. Okey. Yang ni diberi sini utara, bawah, selatan, sini timur, sini barat. Ni arah bagi utara, selatan, timur dan barat. Kalau kamu belum pasti, ini kedudukan cikgu maklumkan. Utara, buruknya tulisan, selatan, timur, barat. Okey. Jadi
bagi tahu matahari terbit dari mana. Okey. B. Adakah bayang-bayang bangunan sekolah tersebut akan terbentuk apabila matahari bersinar? Bila ada matahari bersinar, adakah terjadinya bayang-bayang? Mestilah ya. Sebab ada matahari. Matahari apabila bersinar terkena pada objek legap, terjadilah bayang-bayang. Mengapa? Cahaya matahari dihalang. Itulah disebabkan terjadi bayang-bayang. Dihalang oleh siapa? Oleh bangunan yang legap. Sebab bangunan itu bersifat legap, terjadinya bayang-bayang. Okey, di manakah arah bayang-bayang bangunan sekolah itu pada pukul 10 pagi? Kena kecil sikit. Kamu tak nampak. Okey, matahari dekat sini. Ini waktu pagi. Jadi, bila waktu pukul 10 lebih kurang macam ni lah, pukul 10. Jadi, matahari tu berada di mana? Bayang-bayang dia berada di mana? Ni dekat ni Cikgu buat. Matahari dekat sini. Jadi, bayang-bayang dekat sini. Jadi bayang-bayang tu berkedudukan arah mana? Okey, D. Pada pukul berapakah panjang bayang-bayang paling pendek? Pukul berapa? Mestilah bayang-bayang tu berada di tengah-tengah kat sini. Barulah dia paling pendek. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah atas kepala kita tu, pukul berapa? Kena tahu. Okey, dan E. Pada pukul 4 petang, bayang-bayang sekolah tersebut tidak kelihatan. Pukul 4 tak kelihatan juga. Kenapa? Ada beberapa sebab lah kenapa bayang-bayang boleh tidak kelihatan apabila ada pada waktu siang. Itu kena nyatakan ataupun kamu fikir dulu. Nanti kita bincang dalam kelas GGM nanti. Okey? Barulah cikgu tahu kau faham ke tidak kesan putaran bumi pada paksi, iaitu kejadian siang dan malam, perubahan kedudukan matahari dan panjang bayang-bayang. Itu kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, insya-Allah itu sahaja dari cikgu. Nanti yang boleh masuk kita jumpa. Nanti kita bincang lebih lanjut lagi tajuk ni dalam kelas GM sebentar nanti. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih.